Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan persembahan PQK 1114 di PDK Sinar Putrajaya yang telah saya pergi bersama 7 orang rakan saya, iaitu 3 daripada Pra dan 3 lagi daripada senior tahun 3. Okay. Seterusnya ialah pengenalan pada PDK Sinar Putrajaya. Pertamanya, Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti atau PDK Sinar ni merupakan sebuah pusat pemulihan berasaskan komuniti. Ini terletak di nombor 15 Jalan Tempua 9P9B 10 Presin 9 62250 Putrajaya. Dan PDK Sinar ni pada awalnya ditubuhkan pada 29 Februari 2018 yang hanya bermula pada 17 orang ahli OKU dan terus meningkat dan mencapai bilangan 30 orang di PDK Sinar pada tahun 2024 iaitu sekarang. Dan bilangan 30 orang ialah angka maksimum yang diambil oleh PDK Sinar di Putrajaya ini. PDK Sinar juga merupakan salah satu NGO yang bernaung di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, ROS. Seterusnya ialah biodata diri saya sendiri, iaitu yang bernama Muhammad Hafiz Irfan bin Azrul, IC, nombor angka giliran dan dari kelas PP S2 dari kelas 3. Seterusnya kita beralih pada slide seterusnya, iaitu keadaan PDK Sinar pada tahun 2024. Okey. Pada tahun 2024 ni, seramai 30 orang pelatih OKU yang rata-ratanya terdiri daripada kanak-kanak yang berumur lingkungan antara 5 hingga 15 tahun. Dan mereka ini mempunyai ketidakupayaan yang berbeza-beza seperti syndrome Down, autism dan cerebral palsy iaitu CP. Atau mereka juga mempunyai gabungan ketidakupayaan yang mendapat kelulusan daripada Keran Tahunan Bantuan Kerajaan. Yang keduanya, terdapat juga peruntukan yang diberikan kepada tenaga pengajar iaitu penyedia beserta dengan 5 orang petugas bagi tahun 2024 ini. Oleh yang demikian, PDK Sinar ni telah mengenakan bayaran yuran kepada yuran sumbangan dipanggil dari ahli bagi menampung allowance petugas-petugas tambahan, dan aktiviti yang dibuat tu menggunakan duit yang telah disumbang itu. Seterusnya kita beralih pada slide yang kelima, iaitu pelatih di PDK Sinar. Okay, PDK Sinar ni hanya menyediakan kota pelatih ni seramai 30 orang sahaja. Yang mana jika pada tahun itu hanya 5 orang pelatih yang berjaya pergi ke PPKI daripada PDK ni. So, dia punya PDK Sinar ni akan menerima hanya bilangan 5 orang je pada tahun tersebut. Yang keduanya, tidak menyediakan latihan vokasional. Akan tetapi, PDK Sinar ni dia memfokuskan untuk hantar budak-budak tu ke PPKI. Seterusnya, yang ketiga, tenaga pelajar ni terdiri daripada seorang penyelia dan 5 orang petugas tadi. Yang keempatnya, terdapat seramai 40 orang pelatih di PDK Sinar pada tahun 2024. Seterusnya kita beralih pada slide pengurusan di PDK Sinar.
terdapat pelbagai jenis ketidakupayaan di PDK Sinar Putrajaya. Di antaranya ialah autism, iaitu seramai 17 orang murid autism. CP, murid cerebral palsy, iaitu 8 orang. Murid sindrom Down seramai 4 orang dan physical handicapped seramai 1 orang. Dan jumlah total bagi semua pelajar di PDK Sinar ialah 30 orang yang telah mencapai bilangan maksimum PDK Sinar. Bagi pengurusan peringkat daerah pula, terdapat Carta Organisasi Ahli Jawatan Kuasa dari tahun 2023 hingga 2025, iaitu dapat seorang Tuan Haji Roslan bin Hussein sebagai pengurusi, Puan Salwa bin Saleh sebagai timbalan pengurusi, Puan Nuraini binti Ismail sebagai setiausaha, Puan Khairuna bin Ismail sebagai timbalan setiausaha dan Encik Wan Hasbullah Sani bin Wan Muhammad Aris sebagai pengurus. Dan ini adalah carta-carta untuk menunjukkan ahli jawatan kuasa yang sistematik lah di PDK di peringkat daerah ini. Dan terdapat 2 orang lagi ahli jawatan kuasa di bawah, iaitu Encik Muhammad Nuraiman binti Muazzam dan Puan Nuriliana binti Awang, merupakan ahli jawatan kuasa bagi peringkat daerah lah. Seterusnya kita lihat pada pengurusan peringkat PDK pula. Dan peringkat PDK juga mempunyai Carta Organisasi Penyelia dan Petugas. Seperti yang kita tahu, Puan Suhana binti Alam ni merupakan seorang penyelia lah di PDK Sinar Putrajaya tersebut. Dan terdapat beberapa orang petugas dan pembantu bagi Puan Suhana tersebut. Terdapat pembantu utama iaitu Cik Siti Nurul Izzati sebagai pembantu penyelia Puan Suhana dan beberapa orang petugas yang lain seperti Puan Nur Akmal, Puan Nur Laila, Puan Nur Nazwa, Puan Cik Akilah Fatihah, Puan Daisy, Cik Akilah Fakihah dan Raja Nur Hasinta. Berikut merupakan carta yang tersusun lah bagi peringkat PDK tersebut. Seterusnya kita beralih pada pengurusan kewangan di PDK ini. Bagi aspek pengurusan kewangan ni terdapat 3 perkara yang perlu kita highlightkan, iaitu allowance yang dibayar kepada pelatih, bayaran sewa permis dan sumber kewangan. Allowance khas OKU yang dibayar kepada pelatih ialah sebanyak RM300 sebulan dan bermula pada tahun 2024 ni. Syarat dia ialah untuk hadir 8 hari sebulan di PDK. Bayaran sewa permis iaitu JKM memberikan sebanyak RM3,000 sebulan untuk premis, uniti, peralatan, program dan aktiviti lah. Yang ketiga, kita mempunyai sumber kewangan. Sumber kewangan seperti bayaran pelatih, iaitu yuran bagi ahli setahun sebanyak RM100, sumbangan daripada kerajaan negeri atau NGO tertentu lah, seperti Kementerian Wilayah Persekutuan, KWP, menyumbangkan peralatan dan terapi bernilai sebanyak RM40,000 pada tahun 2024. Itu sajalah untuk pengurusan kewangan. Seterusnya kita beralih pada aspek pemakanan.
Iaitu seperti yang kita tahu, PDK Sina ni dia mengamalkan konsep suku-suku separuh, iaitu yang lebih terbarulah daripada KPM ataupun Menteri Kesihatan daripada piramid makanan. Dan suku-suku separuh ni dia diambil untuk mendapatkan pemakanan yang seimbang lah kepada murid-murid di PDK dan mendapat nutrisi yang baik. Seperti yang kita tahu, suku-suku separuh ni separuh ialah tumbuhan dan sayur-sayuran, dan suku-suku lagi ialah seperti protein, ikan, ataupun separuh lagi ialah nasi lah, seperti yang dilakukan setiap hari untuk makanan seimbang. Seterusnya kita beralih pula pada proses kemasukan ke PDK Sina Putrajaya ini. Bagaimanakah proses kemasukan untuk ke PDK Sina ini? Yang pertamanya, ibu bapa perlu membuat permohonan kemasukan melalui Pertubuhan Kebajikan Sukarela PSK yang mengendalikan PDK berhampiran tempat kediaman. Iaitu yang kedua ialah syarat yang penting juga bagi murid tersebut, iaitu mempunyai kad OKU lah. Yang ketiganya, proses kemasukan ni hanya memerlukan kad OKU dan berdaftar dengan PDK. Dan PDK Sina ni ia mempunyai kapasiti yang tertentu, iaitu hanya 30 saja maksimum, dan jika tidak melebihi daripada kapasiti itu, murid mungkin boleh masuk ke PDK Sina tersebut. Seterusnya kita lihat dari aspek latihan di PDK Sina Putrajaya pada tahun 2024. Seperti yang kita dapat lihat, PDK Sina ni telah pun membuat pelbagai aktiviti yang telah dilakukan bersama PDK, iaitu murid-murid OKU. Antara aktiviti yang dilakukan ialah terapi oleh petugas-petugas ataupun jemputan. Yang keduanya ialah program ataupun aktiviti imbangan badan lah. Seperti yang kita tahu, MBPK ni sesetengah MBPK ni mempunyai masalah dalam proses untuk mengimbangkan badan mereka, seperti berjalan atau berlari. Seterusnya, aktiviti ialah sambutan Hari Kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, MBPK ni mempunyai pendedahan yang kurang pada aktiviti luar. Jadi PDK ni membuat sambutan Hari Kemerdekaan ni untuk meningkatkan lagi pengetahuan PDK ataupun murid di PDK itu tentang dunia luar. Seterusnya ialah Sukaneka. Sukaneka ni sebenarnya sangat bagus kepada murid kerana ia dapat meningkatkan kemahiran motor mereka, seperti motor halus dan motor kasar, dan mereka dapat berseronok sambil belajar. Seterusnya kita ada latihan pengurusan diri, iaitu di PDK tersebut para murid ni ia menduduki latihan pengurusan diri di hari-hari tertentu lah di PDK Sina tersebut. Aktiviti yang terakhir adalah aktiviti renang. Renang ni merupakan aktiviti yang menggunakan seluruh anggota badan, seperti terapi juga. Ia menggunakan seluruh anggota badan secara serentak lah, dengan dibantu oleh petugas. Hal ini membantu murid-murid MBPK ni untuk mengawal otot-otot badan mereka dengan lebih baik. Okay, seterusnya kita beralih pada jadual waktu harian bagi pelatih di PDK Sina Putrajaya, iaitu terdapat rutin yang tersusun pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat.
bermulanya pada pukul 8 pagi hinggalah pukul 12.30 tengah hari. Terdapat aktiviti routine board, RMT, brushing, komunikasi berkumpulan, aktiviti secara individu mengikut RPI yang telah disediakan, latihan berdikari, program lawatan dan program lawatan ke rumah telah pun diberhentikanlah pada sesi 2024 ni. Tapi berikut mungkin merupakan jadual yang lama daripada pihak PDK. Okay, seterusnya, jadual waktu harian pelatih. Jadual waktu harian pelatih ni pula mengikut kelas intensif, iaitu mempunyai masa yang padat pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Mereka mempunyai masa tersendiri, iaitu dari jam 12.30 hingga jam 6 petang. Iaitu pada jam 12.30 hingga 2 petang mereka akan rehat. Dan seperti yang saya pergi ke PDK Sina di bulan puasa pada pukul 12.30 ini, mereka melakukan aktiviti tidur, iaitu merehatkan badan. Seterusnya pada pukul 2 hingga 3 petang, mereka melakukan latihan pengurusan diri dan kemasan katil serta makan. Dan tepat jam 4 petang, latihan pengurusan diri, kebersihan diri dan mandi, memakai pakaian sendiri adalah aktiviti yang dilakukan. Dan pada aktiviti terakhir, iaitu pada pukul 5 hingga 6 petang, aktiviti minum petang dan diadah dilakukan di PDK Sina tersebut. Itu saja bagi jadual harian pelatih 2024. Seterusnya ialah RPI pelatih. RPI ni ialah rancangan pembelajaran individu. Iaitu jika dilihat di sini, terdapat seorang petugas dan 5 orang pelatih. Mereka memfokuskan terhadap individu tersebut sahaja dan bukan lagi secara berkumpulan. Seterusnya kita masuk pada bab ataupun aspek penambahbaikan di PDK Sina yang dapat dilaksanakan oleh PDK Sina tersebut. Seterusnya kita beralih pada aspek penambahbaikan yang pertama lah. Antara aspek penambahbaikan yang dapat dilakukan oleh PDK ialah mereka dapat memindahkan pusat PDK di PDK Sina tersebut kepada yang lebih besar. Ini kerana jika dilihat, PDK Sina yang telah saya pergi tersebut mempunyai tempat yang agak sempit dan tidak luas untuk MBPK. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang MBPK ni memerlukan aktiviti seperti meneroka, kerana mereka memerlukan tempat yang luas untuk meneroka ke dunia luas, bagi contoh. Dan antara penambahbaikan yang kedua yang dapat PDK Sina lakukan ialah boleh mengadakan program bersosial seperti membuat program kolaborasi bersama masyarakat agar dapat membantu murid ini dalam aspek komunikasi mereka dan pergaulan dengan masyarakat. Mereka akan bertambah lah. Dan kanak-kanak MBK ni juga tidak akan dipandang lain lagi apabila mereka bergaul dengan masyarakat yang intelek. Itu saja. Dan aspek penambahbaikan yang terakhir ialah pihak PDK Sina juga boleh menaikkan taraf, iaitu kemudahan ataupun alternatif yang mengikut perkembangan semasa dan mengikut
perkembangan murid di PDK Sina tersebut. Selain itu juga, murid juga akan dapat belajar dengan kadar yang maksimum dan mempercekapkan lagi proses pembelajaran dan pengajaran mereka. Guru juga akan memudahkan petugas untuk mengurus murid tersebut ataupun mengajar murid tersebut dengan lebih baiklah. Itu sahaja daripada aspek penambahbaikan. 3 daripada aspek penambahbaikan yang telah kami dapati.